Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhari bin Husin daripada kelas DPZ W4A bernombor metrik DPZ 2020256112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asim bin Ismail dari kelas DPZ W4A yang bernombor metrik DPZ 20202483. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukli Fahmi bin Zulkafli. Nombor metrik saya DPZ 202025-155 dan saya kelas DPZ W4A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anam Fian dari kelas DPZ W4A. Nombor metrik saya DPZ 20202561. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafai Mai bin Rajab Syirah. Saya daripada kelas DPZ W4A. Nombor metrik saya DPZ 20202537. Okey, baik, hari ini saya akan memberitahu sedikit sebanyak atau membentangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan Undang-Undang Islam di Malaysia. Okey, baik, kedudukan Islam sebagai agama rasmi persekutuan telah diperuntukkan di dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan, tetapi agama lain juga boleh mengamalkan dalam keadaan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Perkara 11 pula memperuntukkan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agama mereka. Syaratnya adalah undang-undang boleh mengawal atau menyekat perkembangan sesuatu iktikad ataupun kepercayaan agama lain untuk menyebarkan kepada orang-orang yang menganut agama Islam. Undang-undang tersebut dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu bahagian pertama akan melihat lebih kepada sejarah pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia, iaitu sebelum penjajahan, semasa penjajahan dan selepas penjajahan sehingga kini. Bahagian kedua pula akan menerangkan berkenaan dengan bidang kuasa dalam pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia, yang mana akan diterangkan secara terperinci melalui contoh salah satu undang-undang pentadbiran negeri yang akan dikemukakan. Bahagian ketiga pula akan melihat kepada analisis dan usaha-usaha yang telah dan sedang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam memantapkan sistem pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia, dan seterusnya meletakkan undang-undang Islam lebih tinggi daripada undang-undang sivil. Dan juga bahagian yang terakhir adalah cadangan atau penambahbaikan yang diberikan bagi memastikan pentadbiran di dalam sistem undang-undang Malaysia ini lebih baik dari yang sedia ada. Okey, baik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sejarah perundangan Islam di Malaysia, iaitu sejarah sebelum penjajahan. Okey, baik. Mengikut penyelidikan ahli sejarah agama, Islam ni telah berkembang di Asia Tenggara sejak kurun ke-13 dan telah sampai ke tanah Melayu. Islam hanya bertapak kuat di Melaka dalam kurun ke-15. Sebelum kedatangan Islam, orang Melayu mengikut undang-undang adat yang dipengaruhi sedikit sebanyak daripada unsur-unsur Hindu. Dan kemudian setelah raja-raja dan orang Melayu memeluk Islam, perubahan demi perubahan telah dibuat bagi mengubah suai adat Melayu supaya selaras dengan Islam dan seterusnya menggunakan undang-undang Islam. Proses ini boleh dilihat dalam pelbagai aspek undang-undang Melaka, iaitu Risalat Hukum atau Undang-Undang Melaka. Versi yang terawal mengandungi hanya undang-undang adat, tetapi versi-versi yang kemudian memperuntukkan kedua-duanya sekali, iaitu Undang-Undang Adat dan Undang-Undang Islam. Misalnya dalam peruntukan fasa 12.2, versi-versi kemudian Risalah Hukum
kanun yang mengandungi bahagian mengenai perkahwinan dan penceraian. Ini dikatakan diterjemahkan daripada Al-Ta'rib karya Abu Syuja'. Fasal 25 hingga 28 risalah ini menyebut tentang hal-hal yang berhubung dengan wali, saksi-saksi perkahwinan, peraturan-peraturan mengenai khiyar dan talak. Terdapat juga fasal yang menyebut berkenaan dengan undang-undang mengenai urus niaga dalam Islam, penyelesaian dan ukuran tentang larangan riba, kaedah menjual tanah dan sebagainya. Sumbernya dikatakan diambil dari kitab karangan Abu Syuja' Al-Ta'rib, Ibnu Al-Qasim Al-Ghazi, Fath Al-Qarib dan Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiah Al-Fath Al-Qarib. Versi-versi yang kemudiannya mengandungi fasal-fasal mengenai keterangan hukuman bagi membunuh, persetubuhan secara haram, meliwat, memfitnah dan minum arak. Dalam Undang-Undang Pahang yang diusahakan semasa pemerintahan Sultan Abu Ghaffar pada 1592 hingga 1614 Masihi, dan mengikut risalah hukum kanun didapati pengaruh adat Melayu semakin berkurangan dan undang-undang Islam pada umumnya semakin diamalkan. Terdapat peruntukan berkenaan dengan undang-undang Islam mengenai kisas, denda, persetubuhan secara haram, meliwat, memfitnah, meminum minuman yang memabukkan, mencuri, merompak, murtad, tidak menunaikan solat, jihad, saksi dan sumpah. Terdapat juga peruntukan mengenai perdagangan, jual beli, jaminan, pelaburan, amanah, pembayaran bagi buruh, tanah, pemberian dan wakaf. Kemudian Undang-Undang Johor juga mengikut risalah hukum kanun. Pada awal abad ke-20, kanun Undang-Undang Islam yang telah dibuat di Turki dan Mesir diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan digunakan. Majalah Al-Ahkam diterjemahkan sebagai Majalah Al-Ahkam Johor, dan Kanun Qadri Pasha iaitu mazhab Hanafi diambil dan diterjemahkan sebagai Ahkam Syariah Johor. Majalah Al-Ahkam adalah satu kumpulan undang-undang mal Islam yang ditubuhkan di Turki, juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan diiktiraf sebagai undang-undang yang harus di mahkamah-mahkamah di Johor pada tahun 1914. Di Terengganu pula, perlembagaan tahun 1911 menunjukkan terdapat pengaruh undang-undang Islam di negeri-negeri Melayu sebelum masuknya pengaruh kerajaan British. Undang-undang asas atau undang-undang negeri ialah undang-undang Islam dan adat Melayu serta mazhab yang diamalkan di tanah Melayu ialah mazhab Syafi'i. Di Selangor telah memutuskan bahawa undang-undang Islam ialah undang-undang negeri dan mahkamah hendaklah mengiktiraf dan menggunakan undang-undang tersebut. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian dari segi kehakiman dan perlu mengisytiharkan undang-undang tersebut. Pengiktirafan terhadap undang-undang Islam sebagai undang-undang negeri juga dapat dilihat melalui zaman penjajahan di mana penduduk negeri-negeri ini hampir semuanya terdiri daripada orang Melayu Islam bersama pelombong dan pengusaha Cina. Satu-satunya undang-undang yang terpakai kepada orang Melayu ialah Undang-Undang Islam yang diubah suai oleh adat-adat tempatan. Undang-undang Islam yang diamalkan adalah meliputi semua bidang termasuk undang-undang keluarga, undang-undang jenayah, undang-undang tanah, undang-undang mal dan undang-undang acara dan keterangan. Kumpulan undang-undang Melayu lama seperti Undang-Undang Melaka atau undang-undang yang dikumpulkan untuk Sultan Pahang mempunyai peruntukan bagi undang-undang mal, undang-undang keterangan dan undang-undang acara. Baiklah, saya akan meneruskan dengan sejarah perundangan Islam di Malaysia semasa penjajahan. Undang-undang Islam di Malaysia telah berubah selepas pengaruh British masuk ke tanah Melayu. Antara perubahannya adalah Raja-Raja Melayu telah membuat perjanjian dengan pihak berkuasa British dan bersetuju menerima nasihat British dalam semua bidang kecuali agama Islam dan adat Melayu. Walaupun dengan hal demikian, di negeri-negeri Melayu, British secara langsung atau tidak langsung telah campur tangan dalam hal ehwal agama dan pentadbiran. Antara isu yang terjadi adalah
dengan secara tidak langsung perkembangan pengaruh British telah menyebabkan kemasukan undang-undang Inggeris. Dan isu yang kedua, perkataan agama Islam telah diberikan taksiran yang sempit dan agama itu dianggap sama seperti di dalam agama Kristian. Seterusnya, sultan-sultan di negeri-negeri Melayu bersekutu telah menggubal beberapa undang-undang yang diambil dari India yang telah mengambil prinsip undang-undang Inggeris. Dengan itu, dalam perkara-perkara seperti undang-undang jenayah, keterangan, acara jenayah, kontrak dan tanah, perundangan berdasarkan prinsip undang-undang Inggeris yang menggantikan undang-undang Islam dan adat Melayu. Akhirnya, undang-undang Islam yang telah mengubah suai adat-adat Melayu dan hanya terpakai dalam undang-undang keluarga, warisan dan beberapa aspek undang-undang jenayah. Penubuhan sistem kehakiman mahkamah persekutuan dan mengabaikan mahkamah naib kadi dan mahkamah kadi yang pada masa kini dikenali sebagai mahkamah syariah. Dan akhir sekali, mahkamah syariah hanya mempunyai status mahkamah negeri dengan bidang kuasa yang amat rendah dan terbatas. Seterusnya, perundangan Islam di Malaysia selepas penjajahan. Selepas kemerdekaan, terdapat 3 institusi yang terlibat dalam pelaksanaan perundangan Islam, iaitu yang pertama Majlis Agama Islam, yang kedua Mufti dan yang ketiga Mahkamah Kadi atau lebih dikenali sebagai Mahkamah Syariah. Bagaimanapun, dari segi aspek perundangan Islam yang ditadbir oleh Mahkamah Syariah telah dilakukan oleh badan perundangan iaitu Parlimen dan Dewan Perundangan Negeri. Undang-undang pentadbiran perundangan Islam yang dipakai oleh negeri-negeri termasuklah wilayah-wilayah persekutuan telah mengalami beberapa pindaan dan tujuannya adalah untuk menjadikannya lebih lengkap dan relevan. Seterusnya, kuasa penubuhan mahkamah syariah yang mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang Islam. Mahkamah syariah ini tidak boleh mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali setakat yang diberikan oleh undang-undang persekutuan. Contohnya, terdapat banyak undang-undang persekutuan yang menghadkan bidang kuasa seperti Pindaan 1984 yang memberi kuasa kepada mahkamah syariah iaitu selain denda tidak melebihi RM5,000, penjara tidak melebihi 3 tahun termasuk sebatan tidak melebihi 6 sebatan. Dengan perkembangan masa adalah untuk membuat kajian bagi mengemaskini undang-undang yang sedia ada dan untuk mewujudkan undang-undang yang relevan bagi seluruh negeri. Antara langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Majlis Mahkamah Persekutuan telah diambil oleh Kerajaan Persekutuan untuk mengadakan satu model undang-undang iaitu Undang-Undang Keluarga Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Fian dari kelas DPZ-W4A. Nama matrik saya DPZ-2020256110. Hari ini saya akan membentangkan mengenai bidang kuasa dalam pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Bidang kuasa secara amnya diberikan kepada Badan Perundangan Negeri untuk menggubal undang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran Undang-Undang Islam. Badan Perundangan Negeri mestilah tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan dan juga mana-mana undang-undang persekutuan yang lain. Kebenaran menggubal Undang-Undang Islam ini bukanlah sesuatu yang mutlak.
Kuasa yang diberikan ini juga tertakluk pada perkara 75 yang menjelaskan seandainya berlaku pertentangan antara undang-undang negeri dan undang-undang persekutuan, maka undang-undang negeri itu adalah terbatal setakat yang bertentangan. Bidang kuasa ini terbagi kepada dua, iaitu undang-undang Islam dan undang kewangan. Ini saya akan menyentuh tentang undang-undang Islam. Antara undang-undang Islam yang tertera dan diguna pakai sehingga ke hari ini adalah undang-undang keluarga Islam, undang-undang harta pusaka, undang-undang jenayah Islam dan undang-undang zakat. Yang pertama adalah undang-undang keluarga Islam. Secara ringkasnya berkaitan dengan perkahwinan, perhubungan suami isteri, pembayaran perkahwinan, kesan pembayaran perkahwinan itu dan kedudukan kanak-kanak. Contohnya di dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darurat Aman pada tahun 2008, enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Negeri Melaka pada tahun 2002, enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Negeri Sembilan pada tahun 2003. Di setiap negeri mempunyai enakmen Undang-Undang Keluarga Islam tersendiri. Yang kedua adalah Undang-Undang Harta Pusaka. Pentadbiran pusaka orang Islam dan bukan Islam dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai penyelesai pusaka Perbadanan Amanah Rakyat Berhad, iaitu Pemegang Amanah Raya atau Mahkamah Tinggi Awam. Pertama, Undang-Undang Pusaka Islam Faraid. Mahkamah Syariah mempunyai kuasa mengeluar atau mengesahkan waris-waris yang berhak dan kadar bahagian masing-masing dalam bentuk CJ Faraid atau perakuan ahli waris. Ada juga Akta Harta Pusaka Kecil pembahagian pada tahun 1995, Akta 98, Akta Probit dan Pentadbiran pada tahun 1959, Akta 97, enakmen Pentadbiran Agama Islam negeri-negeri dan lain-lain lagi. Termasuk yang ketiga adalah Undang-Undang Jenayah Islam. Kesalahan jenayah syariah di Malaysia secara umumnya diletakkan di bawah satu enakmen khusus di setiap negeri, iaitu enakmen kesalahan jenayah syariah. Terdapat juga beberapa enakmen lain yang memperuntukkan kesalahan yang boleh dihukum atau mengenai penalti, iaitu yang pertama, enakmen jenayah syariah. Kesalahan berkaitan akidah, kesalahan berhubung dengan kesucian agama dan institusinya, kesalahan berhubung tentang sila sama ada moral ataupun seksual. Yang kedua, enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, iaitu berkaitan kesalahan matrimonial dan kesalahan pelbagai. Yang ketiga, enakmen kawalan dan sekatan pengembangan agama-agama bukan Islam, iaitu kesalahannya itu membawa maksud menyebarkan dan mengembangkan agama bukan Islam kepada orang Islam. Yang terakhir iaitu Undang-Undang Zakat. Undang-Undang Zakat dan Fitrah Wilayah Persekutuan pada tahun 1987, draft Akta Zakat Wilayah mengandungi 10 bahagian dan 3 jadual. Bahagian 2 draft Akta menggariskan secara dasar rajah pentadbiran yang diwujudkan bagi tujuan meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Zakat di wilayah persekutuan. Tugas utama bahagian zakat dan fitrah adalah untuk melaksanakan pungutan zakat dan fitrah, pengeluaran penyata zakat, pengagihan pendapatan dari zakat dan fitrah mengikut kehendak hukum syarak, membuat cadangan kepada jawatan kuasa mengenai pelantikan amil dan khidmatan mereka, penyediaan kira-kira pungutan zakat dan belanjawan tahunan. Dan itu sahaja berkenaan bidang-bidang kuasa di dalam bidang-bidang kuasa Islam di dalam Malaysia.
Sekian pada saya akan serahkan kepada rakan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aisyah Faiman bin Rajab Syirah. Saya daripada kelas DPZW 4A. Nombor metrik saya DPZ 2020-2071. Saya ingin bertakan tentang usaha dalam memantapkan pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia. Terdapat berbagai usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam meletakkan pentadbiran undang-undang Islam di tingkatan yang lebih tinggi daripada undang-undang sivil. Namun, usaha tersebut haruslah selari dengan perubahan masa dalam memahami serta menggunakan pakai undang-undang yang sedia ada. Dari segi fizikal, kebanyakan mahkamah syariah tidak mempunyai bangunan yang sesuai dan tidak mempunyai pegawai yang mencukupi. Hakim-hakim di mahkamah syariah telah tidak diberi taraf yang sewajarnya seperti hakim-hakim di mahkamah sivil. Kedudukan pentadbiran mahkamah syariah ini yang daif ini telah disedari oleh kerajaan dan masyarakat Islam. Oleh yang demikian, satu jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk menimbang kedudukan kuasa dan status mahkamah syariah dan hakim-hakimnya. Beberapa cadangan telah dikemukakan bagi memperbaiki kedudukan tersebut. Akhirnya, pentadbiran mahkamah syariah telah dipisahkan dari pentadbiran Majlis Agama Islam negeri-negeri dan telah disusun semula dengan mempunyai 3 peringkat, iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Raya Syariah. Status hakim Mahkamah Syariah pula telah dinaikkan. Status hakim dari Mahkamah Syariah pula telah dinaikkan dan bidang kuasa Mahkamah Syariah diperjelaskan semula dalam enakmen yang baru. Pada awalnya kesemua negeri-negeri telah menerima cadangan memisahkan mahkamah syariah dari Majlis Agama Islam dan menjadikan mahkamah syariah di dalam 3 hierarki mahkamah. Bagi mempertingkatkan pentadbiran mahkamah syariah, undang-undang yang bertulis lebih lengkap telah meliputi undang-undang mal, undang-undang jenayah dan undang-undang keterangan. Undang-undang tersebut walaupun berpandukan undang-undang yang digunakan pakai di mahkamah sivil, tetapi ia telah disesuaikan dengan undang-undang Islam. Untuk meyakinkan kebolehan mahkamah syariah, peranan yang penting dibuka oleh Mahkamah Raya Syariah. Keputusan Mahkamah Raya Syariah perlu dilaporkan dalam jurnal hukum, kanun dan Malayan Law Journal. Ini bukan sahaja dapat memberi panduan dan teguran yang sihat kepada mahkamah bawahan, akan tetapi boleh menunjukkan bahawa keputusan Mahkamah Raya Syariah boleh mencapai mutu yang tinggi seperti keputusan dan penghakiman mahkamah sivil. Perkara 121/1A Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1988 dengan Akta Perlembagaan Pindaan 1988 Akta A704 juga telah dipinda dengan memperuntukkan bahawa mahkamah tinggi sivil dan mahkamah di bawahnya tidak ada bidang kuasa di dalam mana-mana perkara yang termasuk di dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Pindaan tersebut adalah sebagai satu permulaan dan bukan sebagai kesudahan dalam usaha menaikkan taraf dan kedudukan mahkamah syariah. Jawatan kuasa penyelarasan undang-undang syarak dan sivil telah ditubuhkan dengan mempunyai 2 tugasan utama. Pertama, memperbaiki dan meningkatkan pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia, dan kedua, melihat mana-mana perundangan bertulis di peringkat persekutuan dan negeri yang bertentangan dengan undang-undang Islam. Seterusnya, yang telah kerajaan lihat dan sedari adalah ke arah penyusunan semula mahkamah syariah seluruh Malaysia. Sebuah jawatan kuasa kerja bagi meneliti penyelarasan perkhidmatan kehakiman dan mahkamah syariah seluruh Malaysia serta kewujudan mahkamah rayuan syariah persekutuan yang dipengerusikan oleh yang berbahagia, ketua setiausaha negara, kuasa-kuasa setiap mahkamah dan peraturan yang terpakai, kuasa kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berkaitan dengan hal ehwal kehakiman dan undang-undang perundangan Islam. Seterusnya, saya ingin menekankan tentang kepentingan mempelajari perundangan Islam. Poin yang pertama yang kami dapat ialah kami dapat mengetahui prinsip dan tujuan syariat Islam ini dapat melindungi martabat seorang Muslim dan dapat membezakan identiti seorang Muslim dengan penganut agama yang lain. Prinsip syariat Islam yang sentiasa mengutamakan unsur keadilan dan kasih sayang merupakan bahagian yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan dan manifestasi hukum agama Islam. Dan tentunya melalui pemahaman secara mendalam terhadap tarikh tasyri' akan menimbulkan toleransi dan memandang setiap orang dengan pandangan yang sama, kerana di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa yang paling mulia. Seterusnya, poin yang kedua, pemahaman Islam yang menyeluruh.
Melalui kajian perundangan Islam, kami dapat mengetahui kesempurnaan dan syumuliah ajaran Islam terhadap seluruh aspek kehidupan yang tercermin dalam peradaban umat yang agung, terutama di masa kejayaan Nabi Muhammad. Penerapan syariat Islam bererti perhatian dan kepedulian negara dan masyarakat terhadap pendidikan, ilmu, pengetahuan, ekonomi, akhlak dan akidah, hubungan sosial, hukum dan aspek-aspek lainnya. Dengan demikian, adalah keliru jika ada persepsi bahawa syariat Islam hanya mempunyai hukum ukubat seperti kisas, rejam dan sejenisnya. Islam bukan sekadar doktrin, bukan sekadar ibadah penghambaan, tapi Islam bersikap holistik dan universal. Seterusnya, poin ketiga, sebagai bentuk penghargaan atas jasa para ulama. Melalui kajian sejarah perundangan Islam, kami dapat menghargai usaha dan jasa para ulama, dimulai dari para sahabat Rasulullah SAW sehingga para imam dan murid-murid mereka dalam mengisi khazanah ilmu dan peradaban kaum muslimin. Para ulama terdahulu mencurahkan kehidupan mereka untuk perkembangan keilmuan Islam, tidak hanya sebatas ilmu yang bersifat kauliyah, akan tetapi juga ilmu kauniyah. Banyak kita saksikan dalam surta sejarah para tokoh muslim terdahulu tidak hanya dalam bidang Al-Quran dan hadis, tapi juga seorang ahli falsafah, ahli perubatan, ahli sains, ahli astronomi, ahli sejarah. Oleh kerana itu, dengan kita memahami tarikh tasyri' adalah manifestasi kita terhadap jasa dan peranan penting mereka dalam mengembangkan hukum Islam dari waktu ke waktu agar Islam disegani tidak hanya sebagai agama yang menunjukkan pendudukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi sebagai solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi, kerana Islam adalah agama masa depan. Poin yang keempat, memupuk rasa bangga terhadap syariat Islam. Kami dapat merasa kebanggaan terhadap syariat Islam. Rasa bangga itu muncul kerana memahami bahawa syariat Islam adalah satu-satu jalan yang akan menyelamatkan umat manusia dari jurang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, serta syariat Islamiah yang menjadi ukuran baik buruk serta menjadi kayu ukur dalam setiap langkah dan pergerakan umat Islam. Serta yang paling penting pula, bagaimana kita memberikan pemahaman dan mewariskan sikap kebanggaan dan akal syariat Islam ini kepada generasi yang selanjutnya. Poin yang kelima pula, menumbuhkan motivasi dan optimis untuk mengembalikan kejayaan Islam. Melalui kajian umat Islam terhadap tarikh tasyri', ini akan menyalakan api semangat bahawa Islam mengalami kejayaan yang gemilang masa ke masa, yang menjadi pusat dalam dan ukuran dalam membangunkan peradaban dan kebudayaan, di mana aspek kehidupan dan menjadi rujukan utama dalam kajian keilmuan. Poin yang keenam pula, melahirkan sikap toleransi terhadap perbezaan di antara umat Islam. Sikap tersamu atau toleransi terhadap perbezaan fahaman atau lebih tepatnya perbezaan tata cara ibadah yang merupakan furu'iyah bagi umat Islam seharusnya tidaklah menjadi konflik yang akan mengakibatkan pecahnya semangat persatuan dan kesatuan umat Islam jika memahami secara mendalam tentang tarikh tasyri'. Kerana telah dijelaskan di atas bahawa fiqh merupakan produk ulama yang cenderung kepada kebenaran. Pemahaman tarikh tasyri' akan melahirkan sikap toleransi dan serta saling menghargai terhadap perbezaan pendapat, pemahaman dan pandangan-pemahaman tersebut berdasarkan pada penafsiran Al-Quran dan hadis yang benar dan lurus. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukri Fahmi bin Zulkafli. Nombor matrik saya di PZ 202025155 dan saya kelas di PZW 4A. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isu-isu semasa berkaitan dengan perundangan jenayah syariah atau jenayah Islam yang berlaku di Malaysia. Terdapat 4 kajian mengenai isu-isu semasa di Malaysia ini. Antaranya yang pertama adalah ketaksamaan dan konflik dalam undang-undang Islam di Malaysia. Walaupun negara kita sudah mencapai kemerdekaan selama hampir 64 tahun, sehingga kini masih terdapat ketidakseragaman dan beberapa perbezaan peruntukan yang terkandung di dalam enactment atau undang-undang jenayah syariah di setiap negeri di Malaysia. Isu penyelarasan undang-undang syariah bagi negeri di seluruh Malaysia bukannya satu perkara yang baru. Bahkan, banyak usaha telah dilaksanakan untuk menyeragamkan undang-undang syariah di Malaysia. Namun begitu,
Sehingga kini usaha tersebut masih belum dapat mencapai matlamatnya. Sebagai tambahan, terdapat juga ketidakseragaman dari aspek hukuman yang dikenakan. Sebagai contoh, di dalam kes yang melibatkan kesalahan menghina dan merendahkan agama Islam, iaitu Seksyen 10 Enakmen Jenayah Syariah 1995 memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dengan masalah tersebut, perkara ini boleh menimbulkan pelbagai permasalahan undang-undang dan juga reaksi negatif masyarakat terhadap pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia. Okey, seterusnya kesalahan murtad. Isu kesalahan murtad. Gejala kerosakan akidah semakin menular di negara kita. Lebih-lebih lagi yang membabitkan pertukaran agama atau lebih tepat lagi murtad. Kajian mendapati bahawa seramai 100,000 umat Islam di Malaysia telah bertukar agama. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa isu keluar agama Islam atau murtad telah lama berlaku seperti di dalam kes Ayah Pin, Nur Aisyah Buhari, Nyonya Tahir dan Lina Joy. Pada dasarnya, boleh dirumuskan bahawa tidak terdapat undang-undang yang jelas mengenai kesalahan murtad, termasuk hukumannya. Namun begitu, terdapat peruntukan kesalahan keluar agama Islam diguna pakai di beberapa buah negeri. Sebagai contoh, di negeri Melaka telah memperuntukkan kesalahan keluar dari agama Islam sebagai satu kesalahan 23 Seksyen 66 Kanun 1 Enakmen Kesalahan Syariah 1991 menyatakan bahawa apabila seseorang yang beragama Islam dengan sengaja mengaku hendak keluar dari agama Islam atau mengisytiharkan dirinya sebagai orang yang bukan Islam, mahkamah boleh memerintahkan orang itu supaya ditahan dan dimasukkan ke dalam pusat bimbingan Islam untuk tempoh tidak melebihi 6 bulan bagi tujuan pendidikan, dan orang itu diminta bertaubat mengikut hukum syarak. Okey, yang ketiga, isu ajaran sesat. Ajaran sesat bermaksud ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain daripada itu, terdapat juga ajaran salah atau ustaz palsu lain yang boleh kita tengok seperti black metal, tarekat Naqsyabandiyah, ajaran Ayah Pin, golongan anti hadis, ajaran Martabat 7 dan sebagainya. Namun begitu, jika dilihat, terdapat juga kelemahan dari aspek undang-undang di mana hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan-kesalahan ini adalah terlalu ringan. Oleh itu, bagi membendung fenomena ajaran sesat ini, pendakwaan dilipat gandakan kepada pihak yang terlibat. Seharusnya tindakan segera diambil. Okey, yang terakhir sekali, kesalahan halwat mendominasi statistik jenayah syariah. Walau bagaimanapun, terdapat kesalahan yang sering dibicarakan di mahkamah syariah, iaitu kesalahan halwat. Ini boleh dibuktikan melalui kes-kes yang dilaporkan sama ada di dalam media massa maupun di dalam jurnal akademik. Jumlah keseluruhan bagi kes halwat yang berjaya direkodkan pada tahun 2006 sahaja telah mencecah sebanyak 1,576 kes. Ini tidak termasuk dalam kes-kes yang tidak dilaporkan maupun yang direkodkan oleh pihak berkuasa. Maksudnya terlampau banyak kes yang berlaku di Malaysia ini yang kita tak dapat bayangkan. Okey, seterusnya, rekod juga menunjukkan bahawa purata usia yang paling melakukan kesalahan halwat ialah yang berumur antara dalam lingkungan 21 hingga 25 tahun sebanyak 362 bagi kesalahan halwat.
Baiklah, akhir sekali kesimpulan. Kesimpulannya, penyelenggaraan undang-undang Islam yang telah diguna pakai pada peringkat persekutuan perlulah diamalkan di semua negeri di Malaysia. Selain itu, ada juga beberapa negeri yang tidak bersetuju akan dasar penggubalan seragam. Walau bagaimanapun, negeri-negeri tersebut mempunyai sebab-sebab yang tersendiri, iaitu perlu menunggu dan melihat sebelum membuat keputusan untuk bersetuju dengan cadangan yang diperintahkan oleh mahkamah. Negara sepatutnya mewujudkan undang-undang Islam yang seragam supaya masyarakat Islam berasa selesa apabila berhadapan dengan kes-kes yang dikemukakan di mahkamah syariah. Penguatkuasaan keputusan mahkamah syariah boleh dilakukan di semua negeri di Malaysia bagi mana-mana pihak yang terlibat. Mahkamah syariah, hakim dan pegawainya perlu memikul beban yang sungguh berat di bahu mereka. Justeru itu, mereka akan mengemukakan hukum syarak iaitu hukum yang terbaik dan tepat dari segi teori dan pelaksanaan praktikal. Hakim-hakim dan pegawai syariah turut dikecam apabila dipandang gagal dan dalam melaksanakan tugas yang mereka lakukan dengan telus. Malahan pula, hukum syarak dianggap tidak betul, tidak baik dan tidak adil. Segala usaha yang dilakukan oleh mahkamah syariah hendaklah dibuat bagi meningkatkan pentadbiran hukum syarak agar dapat diterima sebagai undang-undang yang adil dan saksama. Bukan itu sahaja, undang-undang Islam juga boleh diguna pakai oleh orang Islam dan semua masyarakat yang berada di Malaysia. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Kami meminta maaf sekiranya ada kekurangan daripada kami. Yang baik datangnya daripada Allah dan yang kurang datangnya daripada kami. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.